Kita akan bawakan perbincangan berkaitan dengan hospital-hospital Medan yang akan ditambah untuk membantu usaha-usaha hospital sedia ada menangani jumlah bilangan pesakit yang tinggi berkaitan dengan COVID-19. Dan di studio pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, kerana sudi meluangkan masa bersama kami, Datuk Seri. Dan ramai juga yang menantikan bagaimana dan juga berterima kasih kepada tindakan segera yang diambil untuk membina Hospital Medan ini, sebab ramai juga yang kita tahu kapasiti di hospital sekarang juga hampir maksimum, Datuk Seri, ya. Dan mungkin boleh diberikan pengenalan kepada para penonton signifikannya Hospital Medan ini dan perancangan setakat ini. Hospital Medan ni sebenarnya kalau tengok nama tu mengelirukan. Medan, ingat ramai yang kata kenapa Medan pula ni kan? Indonesia. Sebenarnya Hospital Medan ni kita banner di luar daripada hospital. Ya. Ya, dan tujuan kita adalah untuk membantu Kementerian Kesihatan. Apabila kes mendadak naik, katil menjadi berkurangan. Ya. ICU juga menjadi berkurangan. Jadi ini berlaku seperti dulu waktu di Tawau. Tawau masa mula-mula Sabah diserang dengan begitu teruk oleh pandemik COVID ni, akhirnya hospital dah kekurangan katil. Jadi sebab itu kita buka Hospital Medan tu di Tawau untuk membantu menambahkan katil dan sebagainya. Dan dia tidak di dalam hospital. Ya, dia mungkin dalam compound hospital, tapi kebanyakannya di luar. Di dewan orang ramai yang kita convert, yang kita tukarkan menjadi hospital lah, tempat katil. Ataupun kita bina kemah pun, kanopi dan sebagainya. Ataupun mungkin di dalam kontainer. Dalam kontainer pun kita boleh laksanakan. Ataupun mungkin di kawasan-kawasan hospital pun, kalau ada tempat ruang kosong, kita juga boleh buka kemah di situ. Dan mungkin lebih mudah kerana manpower daripada hospital boleh digunakan. Jadi Hospital Medan itu maknanya hospital yang di luar daripada hospital. Itu dari segi konsep dia. Dan setakat ini kita banner dah banyak sebenarnya. Di Maibs tu adalah Hospital Medan yang paling besar. Mana di Serdang, di Maibs tu. Dan kita bersama dengan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di Maibs. Dan tempat-tempat lain kita dah banner di Tawau, kita banner di Kapit, di ICU, di Kepala Batas, Hospital Kepala Batas. Dan yang latest ni yang kita akan banner adalah di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Ada peringkat dari segi jangkitan COVID ni, level 1, level tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi Hospital Medan ini lebih tumpuannya kepada kategori mana? Yang lebih serius ataupun yang kurang serius? Kita peringkat awal dulu kita buat non-COVID. Kita buat non-COVID. Sebab sekarang ni kalau kita lihat di stage 3, stage 4 pun kita buat. Dan kalau di Penang tu now kita dah buka ICU pun. Maknanya dan kita di JB ni akan kita banner nanti termasuk juga ICU. Maknanya Hospital Medan ni boleh stage apa pun termasuk ICU sekalipun. Sembas lalu tadi kita ada melihat lawatan Datuk Seri ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan yang merupakan pusat pemberian vaksin secara pandu lalu. Jadi bagaimana sistemnya beroperasi setakat ini dan apakah cara ini akan diperluaskan lagi untuk memberikan lebih banyak vaksin kepada lebih ramai rakyat Malaysia? Ya, sebenarnya yang di Hospital Mizan itu adalah mock-up untuk kita test dry run dulu. Dan kita akan buka di dalam kamp tentera untuk fokus kepada anggota tentera. Yang pertama kita akan buka di kamp Sungai Besi. Ya, ini untuk kita beri suntikan kepada anggota tentera di dalam kamp Sungai Besi. Saya difahamkan lebih kurang 1,500. Jadi kita nak jadikan kamp Sungai Besi itu sebagai herd immunity pertama di dalam kalangan anggota tentera. Dan selepas selesai dengan
anggota di dalam kem Sungai Besi, kemungkinan besar kita akan perluaskan kepada semua anggota yang berada di Lembah Kelang ini. Okey. Dan lepas itu, kalau dah selesai, dan kita akan buka kepada publik, kepada orang ramai pula. Dan setakat ini, kem Sungai Besi dah bermula semalam. Petang ni, setengah hari ni saya akan pergi, akan melawat di sana. Dan kita akan buka, kalau berjaya, kita akan buka di negeri-negeri lain, di kem-kem di negeri-negeri lain. Supaya kita boleh selesaikan, untuk kita menyuntik vaksin kepada semua anggota tentera. Because mereka ni frontliners. Walaupun frontliners yang sebenarnya adalah yang berada di lapangan, tapi mereka juga keseluruhan tentera saya percaya adalah frontliners. Kalau jadi apa-apa kepada negara, mereka yang berada di barisan hadapan. Mereka juga memantau sempadan negara dan sebagainya berhadapan dengan kita tidak tahu siapa. Jadi kita akan laksanakan, perluaskan sampai ke negeri-negeri dan daerah, tak kira lah, yang ada kem dan sebagainya. Jadi kita memberikan vaksin kepada anggota tentera sahaja, sudah pasti kita akan membentuk satu imuniti kelompok yang tinggi dan menambah kepada jumlah bilangan sedia ada. Dato' Sri, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan kapasiti dan tenaga kerja dalam Hospital Medan dan hospital-hospital yang dibangunkan ini, siapakah ataupun agensi manakah yang bertanggungjawab untuk menguruskan semua ini? Kita sendiri. Kita ada Jabatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Lieutenant General Zulkifli. Jadi kita tentera ni kita ada hospital sendiri, bahagian kesihatan sendiri yang in charge-nya adalah di kalangan tentera sendiri. Doktor di kalangan tentera. Sebenarnya dari segi Hospital Medan ya, setakat hari ini kita dah bina setakat itu saja. Setakat yang ada ini, mungkin satu lagi mungkin di Alustar. Kerana Alustar juga memerlukan, selain daripada Johor, kita tengok kes tinggi di Johor dan juga di Kedah. Di Alustar kita akan buat. Tapi setakat itu, dari segi manpower, kita dah sampai ke maksimum. Dari segi peralatan, kita sampai ke maksimum. Namun kita berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa ini telah mengumumkan tambahan bajet untuk perubatan ini. Dan kita juga memohon untuk menambahkan 30 untuk fasa pertama ini, 30 doctors, 100 paramedik termasuk nurses dan sebagainya. Begitu juga dengan peralatan. Dah pun diluluskan secara umum, dah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat tambahan tersebut, kita boleh bina 4 ataupun 6 lagi Hospital Medan. Jadi kita harap kita boleh dapat segera dan kita boleh bina lebih banyak lagi. Dan semuanya akan in charge oleh tentera sendiri. Datuk Sri, sekiranya jumlah kes dapat diturunkan dengan baik, apakah barangkali Hospital Medan ini tidak didismantle dulu dan dijadikan PPV juga sebenarnya? Adakah kebarangkalian itu boleh dibuat? Sebab kita tahu yang walaupun kes turun, tapi dari segi program vaksinasi akan diteruskan. Dan saya nak sebut tentang vaksinasi sedikit. Kita telah pun menawarkan bantuan kepada jabatan kuasa pengurusan vaksinasi ini. Kerana kita boleh membantu dari segi logistik. Bantuan logistik kepada mereka. Saya difahamkan akan datang ini program vaksinasi ini diperluaskan di daerah-daerah dan sebagainya. Mungkin klinik-klinik swasta juga digunakan. Dan kalau kita lihat Sabah, Sarawak terutamanya, banyak kawasan-kawasan terlalu pendalaman. Yang mungkin tidak boleh dihubungi. Ataupun kalau boleh dihubungi pun mungkin berhubungi melalui jalan air. 3 jam, 4 jam. Jadi ini kita anggap menyukarkan penduduk di kawasan-kawasan pendalaman untuk keluar. Just imagine dia akan keluar 2 kali. First jab, suntikan pertama, suntikan kedua.
kita anggap mungkin menyusahkan. Dan ada tempat di Sarawak ataupun Sabah, mungkin tidak ada, mungkin ada jalan air, tetapi nak ke kampung mereka mungkin tidak ada jalan pun. Jadi kita dah bersetuju, kita menawarkan Angkatan Tentera, kita dah bersetuju untuk bantu dari segi logistik. Kawasan yang langsung tak boleh dihubungi, kita hantar helikopter. Alhamdulillah. Kita hantar helikopter. Dan mereka tak perlu keluar. Kita tak mau menyusahkan rakyat yang jauh ke kawasan pedalaman. Kita pergi, bawa peralatan, bawa vaksin, bawa nurse kita, bawa doktor MA, doktor kita untuk kita injek mereka di kampung mereka. Banyak kawasan-kawasan yang ada jalan, tetapi di Sabah, di Sarawak, tetapi jalan balak. Ya. Jalan balak. Jalan ada, tapi jalan balak tak boleh dilalui. Kita ada trak tentera dan trak boleh digunakan untuk masuk ke kampung. Jadi di kawasan pedalaman mereka mungkin tak perlu, mungkin mereka tak perlu keluar, tetapi kita pergi untuk vaksin buat suntikan vaksin di kampung mereka. Kita akan bina kemah atau whatever lah untuk memudahkan mereka untuk mendapat vaksin. Sudah pasti rakan-rakan kita dari VCEE yang baru saja kita temu bual tadi yang ingin menggagaskan sukarelawan untuk bawa vaksin masuk ke kawasan pedalaman. Sudah pasti menarik nafas lega kalau ada bantuan ditawarkan daripada Kementerian Pertahanan sendiri, kerana Kementerian Pertahanan mempunyai kepakaran. Kalau guna sukarelawan, mereka perlu dilatih terlebih dahulu. Jadi dengan kepakaran sedia ada dan juga bantuan daripada segi kemudahan, saya rasa sudah pasti kita akan dapat melihat program ini dapat diperluaskan ke kawasan yang terpencil yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi. Kita boleh bekerjasama dengan mana-mana NGO, sukarelawan dan sebagainya untuk membawa mereka ke kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Dari apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, sebelum ni kita juga dengar ramai keluhan di kalangan warga masyarakat, lambat sangat pemberiannya, nak kena tunggu giliran dan sebagainya. Tapi dengan dipermudahkan dengan inisiatif seperti ini, tak boleh keluar, kita orang hantar kepada lokasi. Bagaimana Datuk Seri harap ini dapat menggalakkan lagi ramai yang masih lagi macam mungkin vaksin hesitant untuk tampil dan tidak ada alasan untuk mereka tidak mengambil vaksin tersebut? Betul. Saya menyerulah sebab ramai yang terpengaruh sebenarnya dengan berita-berita yang tak benar ni mengenai vaksin ni. Kampung saya sendiri, semalam saya chat dengan anak saudara saya di kampung. Dia kata first round dulu ramai yang dah tak nak daftar, yang dah daftar bila sampai time tak nak pergi, because ditakutkan oleh berbagai-bagai cerita yang tak betul. Ada yang menggunakan hadis, ada yang menggunakan ayat Quran, berbagai-bagai untuk discourage masyarakat kita untuk pergi, termasuk terutamanya masyarakat luar bandar. Mungkin orang yang berumur luar bandar, mereka percaya cerita-cerita seperti ini. Jadi saya harap kita jangan ambil risiko, untuk tidak disuntik. Dan kita juga menyeru supaya mereka mendaftarkan, dan di kalangan saya politik sikit bukan nak berpolitik, berpolitik sikit. Saya dimaklumkan bahawa UMNO melalui pemuda, melalui puteri, wanita dan sebagainya turun ke kawasan-kawasan kampung ni untuk membantu penduduk di luar bandar untuk mengisi borang untuk mendaftar. Sebab tak semua yang ada MySejahtera dan sebagainya. Setengah kampung tak ada internet pun. Pencapaian internet very low dan sebagainya. Jadi kita hantar masuk ke luar bandar untuk membantu pendaftaran. Jadi kita akan cuba membantu Kementerian Kesihatan mendapatkan semaksimum yang boleh masyarakat kita untuk mendaftar sebagai untuk menerima sebagai penerima vaksin ini. Datuk Seri, kita baru mendengar ada kes-kes yang telah berlaku ataupun kes indeks disebabkan oleh kunjung-mengunjung pada ketika bulan Syawal ini. Jadi saya ingin bertanya Datuk Seri tentang bagaimana penguatkuasaan SOP setakat ini setelah kita telah pun umumkan bahawa kita kembali PKP penuh setelah semua pintu ditutup, Datuk Seri. Apakah pandangan Datuk Seri berkaitan penguatkuasaan SOP setakat ini? Ya, saya baru mempengerusikan Task Force Operasi Pemantauan. Sebenarnya Task Force Operasi ini dah ada. Dan kalau kita tengok,
dari segi task force operasi pemantauan ini memang melaksanakan tugas dengan begitu baik. Sebab itu hampir setiap hari bila saya umumkan beratus-ratus, 700, 600 yang dikenakan tindakan compound, direman dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita lebih fokus kepada memeriksa kilang-kilang yang sepatutnya tidak dibuka tetapi membuka. Dan ini kita akan tutup. Kita akan pergi bersama dengan penguatkuasa daripada MITI misalnya. Because mereka ada penguatkuasa juga. Pergi untuk melihat. Kalau di premis perniagaan mereka akan pergi dengan penguatkuasa KPD dan HEP. Sebab ada lebih kurang 30 agensi yang terlibat sama di dalam task force operasi pemantauan. Cuma dari segi fokusnya dulu, fokus kepada pemantauan SOP yang fokus dulu. Tapi sekarang banyak premis perniagaan ditutup. Jadi keperluan untuk pemantauan SOP itu mungkin dah semakin kurang. Tetapi fokusnya kepada yang tak dibenarkan beroperasi, iaitu yang kita fokuskan. Dan kalau saya lihat, tindakan penguatkuasaan memang ketat. Sebab itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita akan baca setiap tindakan yang dilaksanakan. Jadi saya percaya kita akan teruskan penguatkuasaan yang lebih ketat daripada dulu kerana kita nak supaya kes kita dapat dikurangkan dengan cepat. Datuk Seri juga seringkali berkomunikasi dengan Kementerian Kesihatan, membuat press conference bersama-sama. Jadi informasi itu masih ada sangat cepat di kalangan kedua-dua badan ini. Dalam situasi ini, kalau tadi kita temu ramah beberapa warga masyarakat yang berada di London misalnya, boleh walk in saja untuk vaksin. Dan dengan mock-up yang telah pun dilakukan dengan drive-thru tadi, bagaimana Datuk Seri lihat ini perlu dicontohi bukan saja oleh Badan Pertahanan tetapi juga agensi lain untuk mempercepatkan lagi proses pemvaksinan ini? Saya percaya kalau semua terlibat, lebih cepat kita dapat selesaikan. Saya difahamkan kementerian lain pun ada terlibat yang buat perkara yang sama. Saya difahamkan last week Kementerian Pengajian Tinggi pun buat, ya. Mungkin di tempat-tempat lain pun akan lebih banyak. Sebab drive-thru ni cepat. Cepat, ya, macam di Kementerian Pertahanan apa yang kita buat. Borang kita bagi dulu. Dia tak perlu isi borang waktu mereka sampai. Ya. Dia dah isi borang lebih awal. Sampai pas saja kepada tempat pendaftaran. Terus ke depan ambil injection. Pak kereta dekat depan untuk 20 minit. Sebab kita nak observe dalam pemerhatian 20 minit, takut ada yang alergi dan sebagainya kan. Biasanya kita ada disediakan kursi, tapi ini duduk dalam kereta je. Duduk dalam kereta. And then kalau dah lepas tu clear, then okay. Ya. Kalau kita boleh lihat, kita suka cut and paste, Datuk Seri. Kalau berjaya dilakukan dalam kalangan Angkatan Tentera Malaysia, dalam kalangan warga Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya, adakah kita boleh cut and paste model yang sama untuk sektor swasta, terutama sekali kilang-kilang besar seperti Intel dan sebagainya? Mereka mempunyai warga kerja yang betul. Beribuan. Ya, I think boleh. Ya, kilang-kilang boleh buat drive-thru ni, pasal ni lebih mudah. Saya sebutkan kan, tak perlu beratur panjang. Kadang-kadang bila beratur terlampau panjang, orang bimbang pula. Jadi kluster. Takut jangkitan pula, kluster di situ pula kan. Jadi kita duduk dalam kereta kita aja. Kita tak keluar pun. Jadi lebih safe. Dari segi keselamatan lebih baik. Ya, tak keluar, tak jumpa orang pun. You dalam kereta sendiri je. Kalau dengan isteri, berdua dengan isteri dalam kereta, terus pergi. Model ni adalah model yang bagus, ya. Sepatutnya kalau semua kementerian ikut, ataupun seperti kata tadi, factory yang besar tak perlu mereka beratur ramai-ramai, keluar seorang-seorang dan sebagainya. Cuma saya difahamkan selepas ini mungkin seperti saya kata tadi, kita akan perbanyakkan dari segi program vaksinasi ni. Kalau sekarang ni macam centralized di satu tempat yang besar, PWTC contoh, beribu satu hari. Mungkin kita decentralizekan di tempat-tempat
kalau dibuat di kilang, di mana-mana. Jadi yang pertama orang tak bertumpu satu tempat. Sekarang ni kita tengok parking penuh merata-rata di tempat yang vaksin ni. Mungkin yang baru ni di tempat kecil saja. Jadi bandar kecil buka dewan sekarang pun dah dibuat. Tapi dah pun dilakukan, bukan tidak buat. Tapi kita lebih perbanyakkan lagi. Sebab bagi saya vaksin akan banyak kita terima. Dah diumumkan oleh Menteri Mosti dan juga Menteri Kesihatan bahawa kita akan terima lebih banyak vaksin. Malah Pharma Niaga di bawah Lembaga Angkatan Tentera, di bawah MINDEF. LTAT. Ya, kita produce, kita membuat pembotolan di Malaysia. Ya, kita membuat pembotolan di Malaysia. Kita boleh sekarang ni mengeluarkan 500,000 seminggu. Maknanya 2 juta sebulan. Dan kalau keperluannya tinggi daripada kajian, kita boleh keluarkan 1 juta seminggu. Maknanya 4 juta botol vaksin sebulan. Sekarang ni kita dah ada lebih kurang 4.6 juta. Dan akhir Jun nanti, kita boleh dapat sehingga 8.6 juta vaksin. Yang kita pun ada import yang telah pun dibotolkan daripada negeri China. Tapi yang kita botolkan sendiri, campur-campur 8.6 juta. Kalau kita boleh supply ni, sama ada supply kepada kajian, ataupun supply direct kepada, kita minta supaya supply direct kepada perkilangan tersebut. Selangor contoh. Isu yang besarnya adalah kerana isu tempat kerja, perkilangan. Dan sampai bila pun, bukan Selangor, wilayah persekutuan, ini merupakan pusat tumpuan industri yang ada, selain Penang juga. Kalau tak selesaikan di perkilangan ini, sampai bila lah Selangor akan merah dan 2-3 ribu satu hari ni. Jadi kalau kita boleh jual direct kepada sektor perkilangan, industri ini, I think lebih cepat kes dapat diturunkan. Bermakna concurrent. Kilang buat, yang untuk rakyat pun melalui kajian secara percuma ni diteruskan. Jadi dua serentak. Jadi lebih ramai orang akan dapat vaksinasi ini, dan saya percaya kalau imuniti berkelompok ni dapat disegerakan, saya rasa kes kita akan turun. Kerana harapan kita satu saja untuk menyelesaikan isu COVID ni. Kalau PKP ni, you tahulah, turun naik. Dan satu saja harapan kita adalah vaksin. Kalau semua dah divaksin, saya rasa macam kita tengok di UK semalam, dah boleh main bola. Kosong kematian di UK semalam. Dan di US pun mereka dah mula membuka. Jadi kalau kita boleh capai ke tahap itu, 60%, saya rasa kita dah boleh ada imuniti berkelompok. Datuk Seri, lepas lebih setahun masyarakat Malaysia melalui situasi PKP ini, masih lagi ada, kalau boleh kita katakan, kekeliruan dari segi SOP. Walaupun setelah berkali-kali melaluinya, dipanjang-panjangkan juga fasanya, nombornya hari ini kita agak optimistik turun kepada 5,000 lebih. Tetapi kita tak boleh PKP sampai bila-bila. Apa antara masalah dari segi SOP? Adakah disiplin ataupun memang ketidakfahaman dari segi penjelasan SOP tersebut? Dia SOP berubah ni kerana dinamika COVID ini. 1,000 dia cepat. Kalau dulu 300 lambat. Jadi kita satu SOP itu boleh kontrol, boleh diperkenalkan untuk situasi ketika itu. Tapi lately, sebelum PKP, bila kita umum PKP 3.0, dalam masa seminggu dia boleh naik daripada 3,000 jadi 5,000. 5,000 jadi 6,000. Bila terlampau cepat pergerakan pertambahan tu, dan kita terpaksa menyesuaikan SOP dengan situasi ketika itu. Jadi sebab itu kita berubah. Jadi memang saya faham, memang orang marah. Sebab baru lagi dah tak boleh. Bermula kita kata hari raya boleh menziarah. Lepas tu tak boleh. Tiba-tiba tak boleh. Sebab keadaan kes ketika itu dah 5-6 ribu dah. Sebelum tu masa kita umumkan 2 minggu sebelum tu, 3 minggu sebelum tu, kes masih lagi boleh, kita bolehlah
ya, compromise lagi dari segi number tu. Tiba-tiba naik tinggi. So Kementerian Kesihatan kata no more. Sebab segala keputusan kita adalah berdasarkan advice ataupun nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Mereka yang tahu, mereka yang membuat unjuran. DG Kesihatan dalam pembentangan kata kalau kita tak bebaskan dari segi pergerakan, mungkin 15,000. 2 minggu lepas raya 15,000. Kalau 15,000 berlaku kes 15,000, the whole seluruh sistem kesihatan kita collapse. Katil dah tak ada. Katil dah tak cukup, ICU dah tak cukup. Kena pilih siapa yang dia kata, itulah yang menakutkan kita bila DG kata masa tu kita kena pilih. Yang mana nak hidup, yang mana nak mati. Yang mana nak meninggal. Macam di Italy peringkat awal dulu. Orang yang dianggap tak ada harapan, dibiarkan mati sendiri je. Kerana dah berebut dari segi ventilator dan sebagainya. Jadi, Kementerian Kesihatan kata, tak boleh. Dan sebenarnya benar. Bayangkan, apabila ada kes yang curi-curi balik kampung, ada kes yang menziarah juga air raya, akhirnya kes kita meningkat. Itu pun apabila kita umumkan tak boleh ziarah, tak boleh balik kampung. Kalau kita benarkan. Tu. Walaupun ketika itu kajian tak popular. Kerana decision tu bukan decision yang diperlukan. Tapi bagi kita tak popular, tapi kerana nyawa lebih penting, tak apalah. Mungkin akhirnya orang akan sedar juga. Rasanya Datuk Seri, rakyat boleh terima kalau disebut tidak boleh menziarahi masa musim perayaan dan sebagainya. Tapi ada juga golongan-golongan yang memuat naik gambar mereka pergi menziarahi dan mereka seolah-olah kebal daripada SOP. Jadi macam mana kita ingin beri penjelasan kepada rakyat bahawa SOP itu sama rata untuk semua, walhal wujud individu-individu macam ini. Sebab itu kita lihat ada yang diambil tindakan. Ya, maknanya itu signal bahawa tak ada siapa yang boleh bebas daripada tindakan. Sama ada you selebriti popular ke, you menteri ke, you orang biasa ke, kita tengok yang ambil tindakan termasuk menteri pun. Jadi bagi kita tidak ada siapa yang boleh yang kebal dari segi undang-undang, cuma kadang-kadang tindakan tu mungkin tidak immediate. Rakyat nak immediate. Keluar gambar you kena terus. Tapi undang-undang ni mempunyai prosedur, mempunyai peraturan. Siasatan perlu dijalankan. Selepas siasatan dijalankan, pihak polis perlu menyediakan kertas siasatan, ya, ataupun IP, investigation paper, untuk diserahkan kepada Jabatan Pegawai Negara. Jabatan Pegawai Negara akan nilai dulu. Ada kes dan dia baru ambil tindakan lah. Jadi peraturan tu kadang-kadang menyebabkan lambat 2 minggu. Sebab kes tu tidak ditangkap on the spot sewaktu kejadian. Dia ditangkap melalui gambar, melalui video. Jadi prosedur dia kena ada. Tapi sebab itu saya umumkan sebelum raya tu, siapa-siapa saja yang didapati melanggar SOP, ditangkap ketika itu, tak kira sama ada VIP ke, siapa ke, terus di compound, immediate, on the spot. Jadi itu boleh beri penjelasan kepada warga masyarakat MBC yang kata, kalau kayangan lambat sikit dia punya investigationnya. Kalau orang biasa dia compound on the spot. Tak. Yang on the spot, kayangan ke tak kayangan, kalau ditangkap on the spot, kita dah kata charge compound straight away. Tapi kalau dah 2-3 hari selepas, hanya melalui gambar dan video, then polis kena siasat. So siasatan tu kadang-kadang memakan agak lama, makan masa agak lama. Tapi banyak kes yang kita lihat akhirnya dibawa ke mahkamah. Datuk Seri baru-baru ini telah perjelaskan satu isu juga yang berlaku di mana ada timbul mereka dikenakan kompaun kerana tidak mengemaskini aplikasi MySejahtera. Dan Datuk Seri telah perjelaskan dan mereka yang dikenakan kompaun tu dibatalkan kompaun. Jadi bagaimana wujud sebenarnya isu seperti ini di mana penguatkuasa boleh terkeliru dalam menguatkuasakan SOP? Kadang-kadang itu saya sebut terkeliru dari segi tafsiran. Tafsiran. Sebab dari segi MySejahtera ni, kita wajib mesti mengimbas sejahtera ataupun tulis dalam buku. Tujuan dia kesan terus. Kontak rapat dapat kesan. Itu tujuan dia. So yang itu kalau tak buat, salah.
boleh diambil tindakan. Memang dah ramai tindakan kerana tidak mengimbas MySejahtera. Tapi mungkin ada kekeliruan sikit. Kekeliruan daripada pihak penguatkuasa. Ya. Mungkin bagi mereka menganggap apabila melibatkan MySejahtera, ianya semuanya boleh dianggap kesalahan dan boleh dikompaun kalau tidak melakukan. Mungkin itulah kekeliruannya. Sedangkan mengemas kini tidak termasuk kesalahan yang boleh dikompaun di bawah Akta 342. Saya pernah ini front page Berita Harian saya tengok pagi tadi, yang saya statement saya semalam, yang soal lain saya tak baca lagi. So penjelasan dah dibuat, dan pihak polis pun dah mengumumkan bahawa mereka akan batalkan saman tersebut. Dan kita pun ucap terima kasih. Saya pun ucap terima kasih jugalah kepada warga netizen di luar sana yang aktif menghantar kat saya segala komplain dan sebagainya. Saya terima kasih sebab disebabkan mereka hantar tu, jadi kita boleh ambil tindakan segera. Ya, saya berterima kasih kepada IGP. Sebab bila saya dapat saja daripada netizen yang menghantar, daripada rakan-rakan media sosial ni, saya straight forward kepada IGP. IGP kata dia akan ambil tindakan segera dan tak sampai setengah jam, 1 jam, dia dah beritahu saya, dia dah arahkan supaya dibatalkan kerana ada sedikit kekeliruan di situ. Kita tak salahkan pihak polis kerana mungkin tadi kekeliruan dari segi MySejahtera tadi. Datuk Seri bercakap tentang kekeliruan, ya, masyarakat juga berterima kasih sebab berbanding dengan PKP dulu mereka boleh keluar jogging dan buat riadah dan sebagainya. Tapi situasi yang siapa yang kena denda semalam sebab lebih 6 km daripada kediaman, dan bagi mereka yang berlari jarak jauh, yang lari half marathon 10, 5, 21, 42. Ini merupakan satu halangan kepada mereka untuk tetap beriadah dalam situasi PKP ini, tetapi kena denda pula sebab lebih daripada beberapa lokasi. Bagaimana? Mungkin, saya ingat dia pun kekeliruan juga ni. Pasal kita kata boleh keluar mencari bahan makanan keperluan harian dalam radius 10 km. Ya, mungkin dia fikir, aku 6 km kurang daripada 10 km. Tetapi dia lupa yang di dalam SOP-nya di kawasan kejiranan. Kawasan kejiranan, keliling rumah dia je lah. Jadi ini yang berlaku. So, tapi saya lari keliling rumah 6 km lah. Tapi saya beritahu yang setiap apa yang berlaku, kalau ada kena tindakan compound dan sebagainya, setiap individu berhak untuk membuat rayuan. Itu di dalam undang-undang kita jelas. Kata dia kena compound, dia rasa tak fair lah. Dia cuma berlari, dia berlari seorang. Dia kata, dia boleh kata saya seorang-seorang berlari. Walaupun mungkin salah lah di luar kejiranan. Tapi dia boleh gunakan, dia boleh pergi untuk membayar saman tu, dia boleh pergi ke pejabat kesihatan daerah dan merayu. Mungkin pejabat kesihatan daerah menggunakan budi bicara, mungkin tu sama ada batalkan atau tidak, itu terserah kepada pejabat kesihatan daerah lah, pegawai di situ. Tapi setiap undang-undang, hukuman mesti boleh merayu. Jadi kalau kena pun merayu. Jadi macam kes ni mungkin dia terkeliru dengan 10 km. Saya agak macam saya pun belum baca kisah cerita tu. Tapi mungkin itulah. Dia kata, aku 6 km je. Tapi dia lupa yang kejiranan tadi. Dan dia pun berlari seorang. Pun dibenarkan. Seorang dibenarkan. Jadi mungkin boleh, saya harap jumpalah dengan pegawai kesihatan daerah untuk membuat rayuan. Kalau duduk kondo lagi pening, Datuk Seri, sebab pusing kat situ je. 6 km. Ya, mungkin agak menyukarkan, tetapi itulah salah satu cara untuk kita cuba untuk kurangkan penularan COVID-19. Mungkin kita setiap individu kena berkorban. Frontliners sudah berkorban dah lama. Frontliners tak tidur malam di hospital, juga di keselamatan. So kita pun sama-sama kita berkorban. Sedikit pengorbanan kita akan menjamin masa depan yang lebih baik berkaitan dengan COVID ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami berbual panjang, bukan saja berkaitan dengan Hospital Medan tapi isu-isu berkaitan SOP dan sebagainya. Terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ramai yang juga sangat berterima kasih kerana dapat mendengar penjelasan sendiri secara panas oleh Yang Berhormat Datuk Seri supaya tidak ada kekeliruan lagi selepas ini.